Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, nama saya Muhammad Faizal bin Ahmad Syahidi, memegang nombor matrik di 2018-108-4459. Okay, sekarang hari ini saya akan bercakap ataupun memberi serba sedikit penerangan mengenai apa yang perlu diambil oleh seorang atlet itu untuk sebelum menjalani latihan, ketika menjalani latihan, selepas menjalani latihan, dan seterusnya saya akan bercakap mengenai apa yang perlu diambil oleh seseorang atlet itu ketika sebelum menyertai ataupun menghadiri sesuatu pertandingan, semasa dalam acara itu ataupun semasa dalam pertandingan dan selepas pertandingan. Okey. Sebelum saya mula dengan lebih lanjut, saya ingin menerangkan mengenai nutrisi-nutrisi ataupun makronutrien yang diperlukan oleh seseorang atlet ataupun manusia yang biasa, iaitu 3 makronutrien yang penting, iaitu karbohidrat, protein dan juga lemak. Okey. Sebelum kita masuk kepada topik utama kita, saya akan bercakap mengenai fungsi ataupun kepentingan makronutrien ini, fungsi utama, iaitu yang pertama adalah karbohidrat. Apakah fungsi utama karbohidrat? Fungsi utamanya adalah untuk membekalkan tenaga kepada kita, iaitu, dan karbohidrat ni kiranya menjadi satu sumber utama yang utama untuk kita melakukan aktiviti fizikal. Okey, yang kedua adalah lemak. Apakah fungsi lemak? Fungsi lemak ni ada baiknya, iaitu fungsi utamanya adalah untuk membantu dalam penyerapan nutrien ataupun vitamin dalam badan kita. Okey. Yang ketiga adalah protein. Apakah fungsi protein? Fungsi protein ni, kalau kita sebut istilah protein ni amat famous ataupun terkenal ataupun sangat disegani oleh ahli-ahli ataupun individu-individu yang terlibat dalam aktiviti ataupun sukan bina badan. Fungsi utama protein adalah untuk membaiki sel ataupun tisu untuk pertumbuhan badan kita. Okey, saya akan bercakap mengenai satu atlet, iaitu atlet berbasikal yang dalam acara long distance ataupun jarak jauh. Okey. Okey, kita tengok apa yang diperlukan oleh seorang atlet itu sebelum melakukan ataupun menjalani latihan. Okey. Untuk menjalani latihan, seorang atlet itu perlulah mempunyai tenaga yang cukup untuk menjalani sesi latihan itu. Okey, kita tahu atlet jarak jauh ni merupakan atlet yang menggunakan kaedah anaerobik, di mana karbohidrat sangatlah penting bagi menjalani latihan ini. Jadi sebagai seorang atlet, untuk ataupun sebelum menjalani latihan, mereka perlulah mengamalkan ataupun makan makanan yang tinggi karbohidrat 2-3 jam sebelum 2 hingga 3 jam sebelum atlet itu menjalani latihan, kerana ia akan memberi masa untuk seorang atlet itu untuk menghadam atau memberi masa dan ruang kepada organ penghadaman untuk menghadam makanan tersebut. Okey, itu dan jika tidak sempat ataupun atlet itu mungkin kesibukan, mungkin atlet itu boleh mengambil sumber tenaga yang cepat dihadam seperti coklat ataupun ataupun kita sebut dark chocolate, di mana coklat gelap ni ataupun dark chocolate ni merupakan satu makanan yang cepat untuk menukarkan makanan tersebut kepada tenaga untuk kegunaan atlet itu. Okey. Yang kedua, kita akan bercakap mengenai apa yang paling penting untuk atlet ketika menjalani latihan. Okey, ketika menjalani latihan, kita kena ingat akan ada pengurangan nutrisi dalam badan seorang atlet itu, iaitu air dan mineral. Kerana
kita tengok air dia mineral ni akan keluar melalui peluh kita yang keluar ini. Okey, tidak lupa juga karbohidrat juga akan berkurangan ataupun kita jumlah ataupun store istilah store ataupun tempat penyimpanan sumber karbohidrat itu akan berkurangan dalam badan kita ketika kita menjalani latihan. Okey, jadi apa yang diperlukan oleh badan adalah badan akan menggunakan tenaga dalam melalui lemak ini. Dan bila seorang itu berpeluh dengan banyak, air akan kurang dalam badan dan ia akan menyebabkan kepekatan darah dalam badan kurang dan isi padu darah dalam badan pun akan berkurangan dan ia akan menyebabkan jantung mengepam darah dengan lebih cepat untuk memastikan semua otot kita mempunyai bekalan oksigen cukup. Tapi oleh sebabkan itu air merupakan perkara yang paling penting ketika menjalani latihan. Okey, untuk mengelakkan dehidrasi dan stres sabah. Okey, yang ketiga iaitu selepas menjalani latihan, iaitu tersebut post training. Okey, selepas menjalani latihan, kita tahu selepas menjalani latihan ada terdapat semua nutrisi telah hilang daripada badan seseorang atlet itu. Jadi selepas menjalani latihan, atlet memerlukan selepas 30 minit latihan, atlet perlu segera mengambil makanan yang penuh nutrisi untuk baik pulih sistem tenaga dalam badan dia, ataupun kita cakap recovery system. Dan makanan yang diperlukan oleh atlet itu seperti karbohidrat untuk menggantikan tenaga yang telah digunakan atlet tadi, dan protein juga diperlukan untuk membaik tisu otot yang telah digunakan oleh atlet ataupun atlet basikal tadi yang menjalani latihan mengikut intensiti latihan yang telah dilakukan oleh atlet itu. Okey, itu sahaja untuk kita punya bahagian pertama, iaitu mengenai latihan, dan kita akan pergi ke bahagian kedua mengenai pertandingan. Pertandingan juga saya akan cakap 3 waktu, dan iaitu sebelum pertandingan, semasa pertandingan dan selepas pertandingan. Okey, sebelum pertandingan seperti biasa, atlet perlu makan makanan berkarbohidrat tinggi, dan kerana dalam sistem badan kita, otot akan memilih karbohidrat sebagai sumber tenaga yang utama. Walaupun kita tahu dalam badan kita ada lemak yang mengandungi glycogen yang merupakan sumber tenaga kedua dalam badan kita. Tapi otot akan memilih sumber karbohidrat yang kita ambil untuk menjalani aktiviti fizikal yang kita lakukan. Hal ini kerana pengambilan tenaga daripada sumber karbohidrat seperti glycogen tidak memerlukan oksigen yang tinggi. Okey, kita pergi yang kedua. Kita perlu pastikan atlet itu tidak makan terlalu kenyang. Ini kerana bila seorang atlet itu terlalu kenyang, sistem darah akan lebih tertumpu pada organ penghadaman yang melakukan proses penghadaman, dan bila ia akan menyebabkan kecederaan kerana bila oksigen lebih tertumpu pada proses penghadaman, otot yang digunakan semasa berbasikal seperti hamstring, quadriceps akan mengalami kekurangan oksigen dan ia akan menyebabkan kecederaan. Jadi risiko untuk atlet itu mengalami kecederaan itu akan lebih tinggi. Okey, jadi jangan kita perlu pastikan atlet itu tidak makan terlalu kenyang. Okey, yang ketiga adalah
atlet perlu minum air yang cecair yang mudah dihadam dan diserap. Dan di sini saya nak tegaskan bahawa susu, kopi dan teh perlu dielakkan kerana minuman-minuman ini merupakan minuman yang susah dihadam dan diserap. Okey, yang keempat adalah kita perlu memastikan atlet kita makan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 jam sebelum pertandingan. Kerana ini disebabkan oleh masa yang diperlukan oleh sistem penghadaman kita memerlukan masa untuk menghadam makanan yang kita makan tadi. Okey. Kita juga tidak digalakkan atau tidak boleh memberi kita makan makanan yang pedas kerana ia akan mengganggu prestasi ataupun persembahan ataupun kualiti yang ditunjukkan oleh atlet itu ketika melakukan ketika dalam pertandingan, kerana ia akan menyebabkan masalah ataupun gangguan dalam sistem penghadaman dan atlet mungkin tidak akan berasa selesa dan akan menyebabkan prestasi atlet itu dalam pertandingan itu jatuh. Okey, yang kedua adalah semasa pertandingan. Okey, macam saya cakap tadi, ketika melakukan aktiviti yang intensiti tinggi, 3 perkara ni akan hilang, 3 nutrisi ni akan hilang, iaitu karbohidrat, air dan mineral. Di mana kita cakap bila jadi ia akan menyebabkan kecederaan ataupun dia akan menyebabkan dehidrasi, akan menyebabkan stres haba dan di sini makanan ataupun minuman yang sangat-sangat diperlukan oleh atlet, terutamanya atlet yang melakukan aktiviti ataupun dalam pertandingan yang melibatkan haba yang tinggi ataupun di bawah terik cahaya matahari. Minuman air sejuk amatlah digalakkan kerana ataupun diutamakanlah untuk mengimbangi sistem suhu dalam badan. Okey, yang ketiga adalah selepas pertandingan, 3 jam selepas pertandingan, kita perlu memastikan kita makan makanan yang cukup nutrien, iaitu cakap karbohidrat, protein, garam mineral dan air, kerana garam mineral dan air pun akan telah keluar ketika perlu. Karbohidrat hilang ketika melakukan aktiviti kerana badan menggunakan karbohidrat sebagai sistem tenaga utama, dan protein amat diperlukan untuk recovery ataupun baik pulih otot telah digunakan tadi. Okey, kita dalam dan tidak lupa juga saiz ataupun portion hidangan perlu dititik beratkan dalam hal ini kerana setiap atlet mempunyai keperluan nutrisi yang berbeza mengikut umur, berat, tinggi dan intensiti latihan, intensiti yang telah ataupun jumlah tenaga yang telah digunakan oleh atlet tersebut. Okey, jadi untuk recovery balik tenaga yang telah digunakan tadi ketika pertandingan, sayur, karbohidrat dan protein amatlah digalakkan untuk atlet amalkan kerana ia merupakan makanan yang memberi tenaga ataupun makanan yang mempunyai nilai tenaga yang tinggi, di mana 1 gram protein bersamaan 4 kalori dan 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 gram kalori. Dan tidak lupa juga dalam hidangan tersebut perlulah ada sayur, kerana sayur ini merupakan makanan yang akan membekalkan vitamin, tapi ianya tidak mempunyai nilai tenaga yang tinggi. Jadi itu sajalah ceramah ataupun penerangan saya mengenai tajuk ini, dan saya berharap dan kita dapat yang menonton video ini dapat menimba ilmu ataupun ingat dan amalkan apa yang telah saya sampaikan. Dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.